Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton serta mendengar sedikit video berkenaan isu-isu halal. Di minggu-minggu yang lepas, kita berbincang berkenaan dengan kehadiran terdapatnya babi, perisa babi dalam makanan kita. Dan minggu lepas juga kita berbincang berkenaan dengan dalam kapsul terdapatnya sumber babi. Hari ini saya ingin bercakap pasal topik yang agak mustahak dan perlu oleh pengguna-pengguna Islam sekalian, iaitu berkenaan babi berada dalam ubat. Tahukah anda babi berada di dalam ubat-ubatan yang kita makan? Dan kebanyakan ubat-ubatan kita ada yang tidak halal, yang berasaskan babi. Tapi yang saya rasa yang kalau kita selamat, patutlah kita cari produk-produk yang berasaskan organik, berasaskan tumbuh-tumbuhan. Pernahkah anda tanya? Pernahkah anda tahu? Ketahuilah bahawa anda kehadiran unsur babi berada, boleh dikesan dalam ubat-ubatan yang biasa anda ambil. Ubatan herba yang menggunakan kapsul juga mungkin diperbuat daripada gelatin yang tidak halal, dan isu gelatin itu adalah doubtful, yang tidak halal, bukan lagi perkara baru dalam bidang perubatan atau pharmaceutical. Jadi bagaimana pula dengan bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan ubat-ubat? Dalam industri pharmaceutical, sebahagian berasaskan babi atau perisa, salutan babi, kapsul babi banyak digunakan dalam formulasi ubat, sama ada bahan aktif ataupun bahan bukan aktif. Istilah-istilah sekarang kita pengguna Islam juga confused. Dulu kita tahu bovine, lembu, cattle, beef, dan keluar pula pork, porcine dan juga emulsifier. Lebih kurang ada 6-7 istilah yang sentiasa digunakan oleh perubatan-perubatan yang mana kadang-kadang mengelirukan pengguna-pengguna Islam. Bagi contoh pork, babi, daging babi yang digunakan dalam masakan dipanggilkan pork. Itu mungkin kita senang, kebanyakan kita mengetahui. Tapi kalau swine, keseluruhan kumpulan spesies khinzir atau swine, konten ubat tersebut mempunyai pig. Okey, kita ketahui pork, kita boleh gambarkan itulah babi. Tapi kalaulah pig istilah umum, seekor babi atau sebenarnya adalah babi yang muda, berat kurang 50 kilo, babi yang muda, cantik, lembut, lemak. Dan juga hog, HOG, iaitu babi dewasa, beratnya melebihi 50 kilo, mungkin babi hutan ke, ataupun babi-babi ada di hutan atau hog. Atau porcine ini digunakan dalam bidang perubatan untuk menyatakan penggunaan sumber berasaskan daripada babi. Pig, pork, porcine. Cattle, beef, bovine. And then boar, B-O-A-R. Okay, babi hutan ke, babi tunggal ke, ataupun khinzir liar yang terdapat dalam hutan. Okay. Ataupun SOW, itu babi betina dewasa yang jarang digunakan. Okay. Kebanyakan babi digunakan untuk production. Kenapa? Kita mesti tanya. Mesti kita ingin tahu kenapa babi selalu digunakan. Dalam dunia penyelidikan perubatan, babi telah digunakan sebagai model kajian kerana mempunyai banyak persamaan dari segi anatomi dengan sistem manusia. Kenapa babi selalu digunakan di dalam makanan, perubatan, perisa, dalam kapsul dan ubat-ubatan? Dalam dunia penyelidikan perubatan, babi telah digunakan sebagai model kajian kerana mempunyai banyak persamaan dari segi anatomi dengan sistem manusia. Sama sistem manusia, sama dengan sistem babi. Babi telah digunakan sebagai model kajian untuk penyakit kardiovaskular, membaik pulih luka, diabetes, kanser, darah, toksikologi, metabolisme, lipoprotein dan pelbagai lagi. Genom babi telah ditemui mempunyai 3 kali bersamaan dengan genom manusia berbanding tikus. Ia mempunyai
selang generasi yang singkat dan tempoh pembiakan yang pendek, iaitu selama 114 hari. Oleh itu, babi boleh memblok dengan cepat, membiak dengan cepat. Dan dalam soal ideal kapitalistik, ia merupakan satu sumber berekonomi dalam menggerakkan industri perbuatan, kerana seekor babi dapat mengeluarkan 70% daripada sumber gelatin berbandingan seekor lembu yang boleh mengeluarkan lebih kurang 30 hingga 40% sahaja. Dan pada segi kos juga adalah murah. Islam mengharamkan menggunakan ubat bersumberkan babi. Bukan sekadar makan daging babi, menyentuh babi pun diharamkan oleh Islam. Kita terpaksa sama. Islam mengharamkan penggunaan ubat dari sumber yang haram untuk mengubati suatu penyakit, kecuali dengan syarat-syarat seperti mana syarat-syarat telah diputuskan oleh majlis fatwa, mana kita tidak ada alternatif lain, mana kita terpaksa mengguna, iaitu hukum penggunaan ubat bersumberkan babi. Jika berlaku darurat atau wujud satu keadaan di mana kemusnahan atau kemudaratan pada 5 perkara asas ataupun kemusnahan berlaku secara pasti ataupun berdasarkan kepada sangkaan yang kuat berpandukan pengalaman dan pengetahuan. Okey. Seseorang yang berada dalam keadaan darurat itu bertentangan dengan perintah atau larangan syarak, atau tidak terdapat sesuatu yang diharuskan oleh syarak untuk menghilangkan kemudaratan melainkan perkara yang ditegak, mana diharuskan. Samping itu, mestilah dipastikan bahawa kewujudan benda-benda halal yang lain tidak dapat menghindar kemudaratan yang menimpa pesakit. Jadi kita tidak ada ubat, tidak ada sumber lain selain daripada mengguna babi. Pengambilan yang haram itu sekadar keperluan saja. Kita tidak boleh berlebih-lebihan untuk tujuan perubatan. Pada waktu perubatan, pengambilan haram itu hendaklah dipasti dan diperakui oleh seorang doktor pakar muslim yang adil. Makna di sini kita mesti mendapat nasihat daripada pakar doktor yang muslim. Realitinya, ramai pengguna di Malaysia yang masih keliru dengan penjualan ubat-ubatan yang mengandungi unsur babi. Ubat-ubatan yang mengandungi gelatin babi adalah haram di sisi Islam, tetapi penjualannya adalah dibenarkan di Malaysia. Jika ia menepati syarat-syarat pendaftaran yang ditetapkan, terutama dari segi kualiti, selamat dan label produk yang menyatakan jenis sumber haiwan yang digunakan itu adalah babi. Ini membolehkan mereka yang bukan beragama Islam menggunakan ataupun digunakan oleh umat Islam dalam keadaan yang memenuhi syarat-syarat yang dibincang di atas atau keadaan darurat. Inilah yang seharusnya difahami oleh kebanyakan masyarakat Islam Malaysia. Jadi kita walau bagaimanapun untuk memastikan halal haram produk tersebut, kita terpaksa mencari produk-produk yang mempunyai sertifikat yang diluluskan oleh JAKIN Malaysia ataupun yang diiktiraf logo-logo halal di lebih kurang 45 buah negara seluruh dunia, yang mana terdapat lebih kurang logo yang diiktiraf oleh JAKIN. Jangan lupa tekan loceng notifikasi untuk mendapat maklumat-maklumat berkenaan halal di masa hadapan. Terima kasih. Wassalam.